Permata Keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini cikgu akan mulakan dengan tema istimewanya keluargaku pada minggu yang kedua. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus, tahniah diucapkan. Unit 1, Bakat Istimewa, tajuk Permata Keluargaku. Kemahiran yang cikgu tekankan pada hari ini ialah membaca. SP 2.2.3 iaitu membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Objektif kali ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menyatakan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan yang dibaca dengan sebutan yang betul. Manakala kriteria kejayaan pada akhir pembelajaran saya dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 maksud ayat yang mengandungi kata berimbuhan dengan jelas. Saya di sini bermaksud murid-murid. Boleh murid-murid? Alhamdulillah. Aktiviti kita pada kali ini yang pertama, murid perlu membaca petikan merujuk pada buku teks muka surat 3. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan petikan yang pertama. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan perenggan 1. Permata Keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Boleh murid-murid? Saya harap murid ulang membaca perenggan ini dengan sebutan yang betul. Perenggan 2 pula. Murid boleh bersama-sama membaca bersama dengan saya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu ada keistimewaan yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Perenggan ketiga. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Boleh murid-murid ulang bacaan untuk perenggan 2 dan perenggan 3 dengan sebutan yang betul. Perenggan 4. Bagiku, Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan
lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang, aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Boleh murid-murid ulang perenggan 4 dengan sebutan yang betul. Perenggan 5 pula. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Boleh murid-murid ulang untuk perenggan 4 dan perenggan 5 dengan sebutan yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita membaca pantun pada muka surat yang sama. Pantun ini mempunyai 3 rangkap. Mari kita baca rangkap yang pertama. Bakat Irfan mula disedari, bakat istimewa sukar dicari. Rasa gembira tidak terperi, anugerah Tuhan kami syukuri. Rangkap yang kedua. Nasihat guru Irfan turuti, tunjuk ajarnya sentiasa diikuti. Kuat semangat dan cekal hati, tekun berusaha tidak berhenti. Rangkap yang ketiga pula. Ibu dan ayah tidak menghalang, malah gembira bukan kepalang. Semoga Irfan terus cemerlang, memburu kejayaan kilang gemilang. Baiklah murid-murid, murid dikendaki mengulangi membaca pantun ini dengan sebutan yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita pergi ke aktiviti yang ketiga. Murid perlu membaca petikan dan menggarisi perkataan berimbuhan. Sebelum itu, mari kita kenal perkataan berimbuhan. Baiklah murid-murid, mari kita kenal imbuhan apitan kata nama. Imbuhan apitan kata nama ialah imbuhan yang berlaku serentak pada kedudukan awal dan akhir kata dasar untuk membentuk kata nama terbitan. Contoh apitan kata nama: ke-an, kehebatan. Contoh bagi apitan kata nama pe-an, perpesaan. Pen-an contohnya permahan dan per-an pelajaran. Murid bolehlah rujuk nota-nota yang pernah guru murid-murid beri sebelum ini. Sekarang mari kita kenal pula imbuhan apitan kata kerja. Apa itu imbuhan apitan kata kerja? Imbuhan apitan kata kerja merupakan pencantuman imbuhan awalan dan akhiran secara serentak pada golongan kata tertentu untuk menerbitkan kata kerja terbitan. Mari kita kenal contoh apitan kata kerja. Yang pertama, awalan men, akhiran kan. Contoh perkataan memasakkan. Yang kedua, men-ai, menduduki. Yang ketiga, ber-kan, beralaskan. Yang keempat, awalan ber, akhiran an, bersalaman. Contoh perkataan di-kan, akhirannya. Contoh perkataan dimasukkan. Di-ai, contoh perkataan disayangi. Contoh lain bagi apitan kata kerja. Seterusnya, memper, akhiran kan, contoh perkataan memperkatakan.
Seterusnya, contoh perkataan memperingati. Seterusnya, contoh perkataan diperkatakan. Seterusnya, dipergantungi. Contoh seterusnya, kesakitan. Teringatkan. Dan yang terakhir, contoh terai. Contoh perkataannya terpenuhi. Bolehlah murid bertanya dengan cikgu jika kurang faham. Baiklah murid-murid, kita pergi ke aktiviti yang ketiga, iaitu murid membaca petikan dan menggarisi perkataan berimbuhan. Perkataan berimbuhan yang mungkin murid akan jumpa, yang pertama, memberikan. Memberikan iaitu imbuhan apitan kata kerja dengan awalan mem dan akhiran kan. Yang kedua, mungkin murid jumpa ialah pencapaian, iaitu imbuhan apitan kata nama dengan awalan pen, akhiran an. Seterusnya, siapa jumpa perkataan imbuhan yang lain? Ya, betul, keistimewaan. Keistimewaan ialah imbuhan apitan kata nama dengan awalan ke dan akhiran an. Baiklah, siapa jumpa lagi perkataan berimbuhan? Seterusnya, pandai. Seterusnya, perkataan berimbuhan ialah menghasilkan, iaitu imbuhan apitan kata kerja awalan meng dan akhiran kan. Baiklah, ada lagi tak murid-murid? Betul. Menyertai, iaitu imbuhan apitan kata kerja dengan awalan men dan akhiran ai. Rasanya ada lagi satu. Siapa jumpa? Betul, pandai. Pertandingan, iaitu imbuhan apitan kata nama awalan perakhiran an. Boleh murid-murid? Tahniah diucapkan. Aktiviti yang keempat pada kali ini, murid menyatakan maksud ayat selepas menggarisi perkataan berimbuhan. Mari kita lihat perenggan yang pertama. Murid masih ingat lagi tak objektif kita kali ini? Mari cikgu bacakan objektifnya pada kali ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menyatakan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan yang dibaca dengan sebutan yang betul. Masih ingat lagi murid-murid? Bagus. Perkataan berimbuhan di sini yang kita gariskan tadi iaitu memberikan. Murid tahu apakah maksudnya? Murid-murid boleh rujuk kamus Dewan untuk mencari maksud memberikan. Di sini, cikgu memberi contoh maksud berdasarkan kamus Dewan. Maksud memberikan, yang pertama, menyerahkan sesuatu kepada. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk. Yang ketiga, menyatakan sesuatu. Yang keempat, mendatangkan atau menghasilkan. Boleh murid-murid? Murid-murid bolehlah rujuk kamus Dewan untuk mengetahui yang lebih lanjut tentang perkataan berimbuhan memberikan. Sekarang, kita tulis ayat yang pertama yang mengandungi perkataan berimbuhan memberikan. Ayatnya, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Siapa tahu maksud ayat yang pertama ini? Saya beri contohnya murid-murid. Mari kita perhatikan dan bacakan maksud ayat yang pertama ini. Maksud yang pertama, aku selalu menunjukkan cara dan nasihat kepadanya. Boleh murid-murid? Bagus.
Perkataan berimbuhan yang kita jumpa pada perenggan yang kedua pula iaitu pencapaian. Siapa tahu maksudnya? Mari kita rujuk Kamus Dewan. Daripada Kamus Dewan, maksud pencapaian yang pertama, sesuatu yang dicapai. Yang kedua, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Murid bolehlah rujuk Kamus Dewan untuk mengetahui lebih lanjut tentang maksud pencapaian. Boleh murid-murid? Bagus. Daripada situ, ayat yang kita akan cari maksudnya ialah ayat yang kedua. Pencapaian irfan dalam pelajaran masih sederhana. Daripada maksud pencapaian tadi, apakah maksud ayat? Betul. Maksud yang kedua, prestasi irfan dalam pelajaran pada tahap biasa. Perkataan yang ketiga yang kita jumpa tadi iaitu keistimewaan. Mari kita rujuk Kamus Dewan maksud keistimewaan. Maksud keistimewaan iaitu hal-hal istimewa atau kelebihan atau keutamaan. Jika murid ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkataan keistimewaan, boleh rujuk Kamus Dewan. Ayat yang ketiga yang mengandungi perkataan berimbuhan keistimewaan iaitu ada keistimewaan yang begitu terselah pada dirinya. Apakah maksud ayat yang ketiga mengandungi perkataan berimbuhan? Betul, maksudnya ada bakat luar biasa yang ada pada dirinya. Boleh murid-murid setakat ini? Bagus. Baiklah, bagi perenggan yang keempat, perkataan berimbuhan yang kita jumpa tadi iaitu menghasilkan. Mari kita rujuk Kamus Dewan maksud menghasilkan. Yang pertama, mendatangkan hasil atau mengeluarkan hasil. Yang kedua, mencipta sesuatu. Yang ketiga, maksudnya mendatangkan sesuatu kebaikan dan lain-lain. Daripada situ murid-murid, mari kita tulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan menghasilkan. Ayat yang keempat, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Boleh murid-murid tahu apa maksud ayat yang keempat? Mari kita teka. Mari kita sama-sama cuba. Betul, maksud ayat yang keempat, dia berkebolehan mencipta lukisan yang bukan sebarang orang mampu melukisnya. Boleh setakat ini murid-murid? Bagus. Bagi perenggan yang kelima, perkataan berimbuhan yang kita jumpa tadi iaitu menyertai pertandingan. Mari kita rujuk Kamus Dewan untuk mengetahui maksud menyertai. Maksudnya, yang pertama, ingin. Yang kedua, mengikut bersama sebagai teman atau sebagai pembantu. Boleh murid-murid? Seterusnya, apakah maksud pertandingan? Mari kita rujuk Kamus Dewan. Daripada Kamus Dewan, maksud pertandingan iaitu perlawanan atau peraduan. Yang kedua, perlumbaan atau persaingan untuk mencapai kejayaan dalam perdagangan dan lain-lain. Boleh murid-murid? Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang maksud perkataan berimbuhan, bolehlah rujuk Kamus Dewan. Mari kita tulis ayat bagi ayat yang kelima.
Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Apakah maksud ayatnya? Boleh murid teka? Bagus. Maksud bahagian yang kelima, Irfan selalu mengikuti peraduan melukis. Boleh murid-murid? Tahniah diucapkan. Baiklah murid-murid, latihan berdasarkan petikan tadi, murid perlu mencari maksud perkataan dan menyatakan maksud ayat. Saya dapat perkataan perimbuhan pada perenggan yang kelima, iaitu meningkatkan dan kemahiran. Murid-murid boleh rujuk Kamus Dewan untuk mencari maksud perkataan berimbuhan meningkatkan dan kemahiran. Daripada situ ayatnya ialah Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Murid bolehlah menghantar jawapan kepada guru masing-masing. Boleh murid-murid setakat ini? Bagus. Baiklah murid-murid, latihan yang kedua pada kali ini, murid perlu mencari maksud perkataan dan menyatakan maksud ayat. Mula-mula, murid perlu membaca petikan ini, kemudian mencari perkataan berimbuhan, rujuk perkataan berimbuhan maksudnya dengan merujuk Kamus Dewan. Perkataan berimbuhan yang pertama mungkin murid jumpa iaitu pertandingan. Yang kedua, mewakili. Yang ketiga, menganggukkan. Yang keempat, siapa boleh teka? Siapa boleh nampak? Bagus, keputusan. Jadi, murid-murid boleh rujuk Kamus Dewan untuk mencari maksud keempat-empat perkataan yang kita jumpa ini. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, daripada petikan tadi, kita bolehlah mencari maksud ayat. Ayat yang pertama, Abang Jaida mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Yang kedua, beliau mewakili sekolahnya menentang pasukan debat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Razak. Yang ketiga, ibu bapa Jaida menganggukkan kepala. Yang keempat, tibalah masanya keputusan pertandingan diumumkan. Murid dinasihati untuk merujuk Kamus Dewan untuk mencari maksud perkataan. Kemudian menulis maksud ayat. Baiklah murid-murid, pesanan guru pada kali ini. Yang pertama, baca petikan dengan sebutan yang betul. Yang kedua, buatlah latihan untuk mengukuhkan pemahaman. Yang ketiga, hantarlah latihan yang telah siap kepada guru melalui apa jua bentuk. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Cikgu Jeffrey. Terima kasih. Bye-bye. Selepas menonton, Cikgu mohon kamu semua untuk subscribe channel Jeffrey J supaya Cikgu ada rasa semangat lagi untuk membuat video seterusnya. Terima kasih.